Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah Bani Tamim itu daripada keturunan Raja-Raja Melayu pemegang panji hitam? Merinding ya Bang ya. Benarkah ini pertanyaannya? Beberapa pengkaji menyatakan Bani Tamim akan lahir daripada kalangan Raja-Raja Melayu. Benar? Wow, benarkah? Jika benar, ini bangsa Melayu patut dijadikan pemimpin nanti teman-teman ya. Oke, kita simak dan tonton biar tidak salah paham ya teman-teman ya. Benarkah hal ini? Benarkah hal ini? Asal usul Melayu. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 4 isteri seperti mana yang tercatat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, iaitu Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Hajun dan Siti Konturah yang berkulit sawo matang, cantik rupa parasnya dan berbudi pekerti. Wow. Dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Tuhan kami, utuskan di kalangan mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau dan mengajar kitab dan hikmah dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mulia, lagi bijaksana. Oke, betul. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daripada isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami penyujuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa." Masya Allah, ini sabda Nabi ya. Doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan anak-anaknya daripada zuriat Siti Konturah untuk menetap di timur Asia Tenggara. Para ulama Yaman menyatakan timur yang dimaksudkan itu ialah Kepulauan Melayu yang merangkumi Patani, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia. Wih, ngeri ya teman-teman. Ternyata Siti Hajar keturunannya itu diberikan kepada wilayah negara Timur Tengah istilahnya teman, yang dimana ada bangsa Melayu, Patani, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ini betul sebenarnya teman-teman, karena di negara ini banyak pemeluk Islam terbaik teman-teman. Mungkin nanti di akhir zaman dari timur yang akan memimpin adalah Nusantara ya teman-teman, insya Allah. Allahu Akbar, takbir, jangan lupa teman-teman. Oke, kita lanjut dan simak videonya ya. Bani Jawi. Oh, Bani Jawi, oke. Katakan bangsa Melayu lahir daripada zuriat Siti Konturah. Mereka digelar kaum Jawi yang bermaksud manusia dari jauh. Oh, manusia dari jauh. Gelaran itu diberikan kerana mereka yang paling jauh daripada tempat asal nenek moyang, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Oke. Apa kaitannya dengan bangsa Melayu dengan Bani Tamim? Ini pertanyaan yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah berdoa supaya kota Syam dan Yaman menjadi subur dan dikurniakan barakah. Di dalam kitab-kitab lama ada diceritakan kebanyakan Ahlul Bait Rasulullah SAW berada di Syam dan Yaman selepas mendengar seruan baginda SAW. Kota Syam itu merangkumi negara Palestin, Jordan, Syria, Iran, Iraq dan Mesir. Yaman pula berada di wilayah selatan Jazirah Arab. Para pendakwah Sufi Yaman yang bersambung nasabnya dengan baginda SAW, iaitu Ahlul Bait, telah menyebarkan dakwahnya ke seluruh wilayah timur Asia Tenggara. Mereka Kepulauan Melayu membawa ajaran Rasulullah SAW. Jadi patokan pertama adalah Kepulauan Melayu ya teman-teman ya, yang mendapatkan ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW dari timur Asia. Ini luar biasa bangsa Melayu ini pengetahuan yang patut kita ketahui teman-teman, agar kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang luar biasa untuk meyakini bahwa dari Timur Asia adalah Indonesia, Brunei, Malaysia dan Melayu ini adalah pemimpin panji-panji hitam kelak. Amin. Kepada Sultan-Sultan Melayu, Sultan Melayu menjadi tanah Islam yang mutlak, rakyat tanah Melayu sangat memandang tinggi kedudukan Sultan. Apa sahaja yang Sultan lakukan akan dicontohi rakyatnya. Luar biasa. Apabila Sultan memeluk Islam, maka seluruh rakyatnya juga memeluk Islam. Kesannya, walaupun 500 tahun dijajah Kristian, orang Melayu tetap kekal beragama Islam. Ini bersesuaian dengan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya, rakyat akan mengikut gaya, cara hidup dan agama para pemimpin mereka. Masuk akal ini teman-teman.
Dari pendakwah Ahlul Bait ini lahirlah zuriat-zuriat sultan yang nasabnya bersambung dengan Ahlul Bait. Di sinilah dikatakan mengenai keturunan Bani Tamim dari bangsa Melayu, pertembungan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Siti Hajar dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam iaitu Siti Kontura. Siti Kontura, okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kaum dari timur iaitu pemuda Bani Tamim dan Ikhwan akan muncul dan menyerahkan kuasa kepada Imam Mahdi kelak ya teman-teman, di akhir zaman ini sudah hampir. Dalam petikan kitab Al-Hawi lil Fatawa karangan Imam Sayuti telah dikeluarkan Imam Tabrani daripada Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi bai'ah kepada tangan Sayyidina Ali lalu bersabda, akan keluar dari sulbi ini pemuda yang memenuhi dunia dengan keadilan yaitu Imam Mahdi. Wow. Apabila kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari putra Bani Tamim. Dia datang dari sebelah timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Sumpah ngeri teman-teman, ini ngeri sekali ya. Akan keluar dari Bulbi ini pemuda yang memenuhi dunia dengan keadilan. Ya, ini Imam Mahdi, benar. Ini dalam hadis Rasulullah memang disebutkan ya teman-teman. Apabila kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari putra Bani Tamim teman-teman. Dia datang dari sebelah timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Wow, dari Timur Asia, Indonesia, Malaysia, Melayu. Ini 90% ada kemungkinan dari bangsa ini teman-teman. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut dan simak, ini menarik sekali saya teman-teman ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikatakan Al-Haris bin Haras, yang di hadapannya adalah seorang lelaki yang dikatakan Al-Mansur. Al-Mansur. Dia akan memudahkan urusan atau membela keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin wajib menolong dan menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Tamim itu mempunyai kekuatan jiwa yang hebat, tetap pendirian dalam mempertahankan prinsip. Mereka juga adalah pembela kebenaran di akhir zaman. Di akhir zaman, Allah. Imam Qurtubi menghuraikan hadis di atas mengatakan bahawa berdasarkan hadis tersebut dapat diyakini bahawa Bani Tamim tiada akan terputus keturunan mereka sehingga hari kiamat. Bahkan Bani Tamim di akhir zaman nanti adalah kelompok yang amat kuat berpegang kepada kebenaran dan memperjuangkannya. Imam Ibn Hajar menjelaskan ciri-ciri utama Bani Tamim iaitu, sedia maklum sejak zaman jahiliah sehingga Islam bangkit, Bani Tamim sentiasa menguasai pemerintahan. Mereka juga adalah golongan atasan dalam masyarakat di mana mereka dihormati dan dimuliakan. Luar biasa. Bani Tamim adalah sebahagian dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pengiktirafan terhadap suku pilihan yang diangkat sebagai raja dalam masyarakat. Mereka sangat dihormati. Oleh itu, baginda sendiri melarang kita dan menghina atau berkata tidak baik terhadap kelompok Bani Tamim. Oke teman-teman, ini luar biasa ya. Sabda baginda, jangan kamu mengatakan sesuatu terhadap Bani Tamim melainkan yang baik-baik sahaja. Imam At-Tabrani menyatakan, Bani Tamim terkenal sebagai berpendirian tetap, berjiwa besar, jelas cita-cita, amat memusuhi Dajjal di akhir zaman dan tahan menghadapi apa sahaja halangan. Bani Tamim tidak akan tergugat dengan halangan, ancaman dan penentangan daripada pihak yang mahu memudaratkan perjuangan mereka. Bani Tamim mempunyai kekuatan luar biasa. Walaupun mereka berkedudukan tinggi di kalangan masyarakat, Bani Tamim adalah manusia yang warak dan tawaduk. Mereka tetap berada dalam kebenaran dan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun apa sahaja yang menimpa mereka.